Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muazzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin, Sultan dan Ini Pertuan Negara Brunei Darussalam kemarin berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Marshal Avelino Jimenez, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Demokratik Timor Leste ke Negara Brunei Darussalam yang akan menematkan perkhidmatan. Tuan Yang Terutama telah menyebahkan surat tauliah pelantikan ke hadapan Majlis Kebawah Dulia Maha Mulia pada 15 Februari 2017. Turut hadir Mrs. Christiana Gloria, Timbalan Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Demokratik Timor Leste ke Negara Brunei Darussalam. Majlis menghadap tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman. Laporan Industri Teknologi Kewangan Fintech 2020 menyatakan saiz pasaran fintech global dijangka untuk tumbuh sehingga 23.8% kepada 124.3 bilion dolar Amerika menjelang penghujung tahun 2025. Autoriti Monetary Brunei Darussalam MBD dalam hal ini sentiasa menggalakkan perkembangan fintech di negara ini dan telah melancarkan beberapa inisiatif untuk menanai pertumbuhannya. Salah satunya ialah memperkenalkan Fintech Regulatory Sandbox yang bekalkan para peserta terutama bagi yang baharu mulakan perniagaan persekitaran yang selamat untuk menguji dan mendapat pengalaman dalam penyelesaian fintech mereka. Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku timbalan pengerusi lembaga pengarah AMBD dalam ucap pertamanya bertajuk Financial Technology Fintech, a Fundamental Building Block of a Digital Economy semasa majlis membuka World Fintech Festival di negara Brunei Darussalam berkata, negara Brunei Darussalam akan terus menerapkan fintech, justru perlunya negara untuk menggunakan ekosistem fintech yang inklusif dan menarik. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Kena Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong juga mengumumkan bahawa MBD akan mengeluarkan kertas putih mengenai fintech di negara Brunei Darussalam yang akan termasuk cadangan untuk meningkatkan perkembangan fintech di negara ini. MBD will work on providing certainty around key fintech areas such as eKYC and digital banking. Recognizing that no regulatory framework should be static, MBD will keep an open mind in the development of future-proof regulatory framework to ensure it encourages the adoption of new technologies while taking into account emerging trends. MBD is working with the industry to develop a shared digital payment hub that will centralize digital transaction and facilitate instant payments. All payment service providers, PSPS, can expect to be connected in real time to support an open, competitive market. The hub will allow digital payment to be made through various use cases such as at physical point sale and e-commerce application. As seen in most countries in the region, local industry players are highly encouraged to establish a fintech association in Brunei Darussalam. The association can act as a networking platform to centralize all fintech-related activities within the country and to forge memorandum of understanding with other fintech hubs. Beberapa pembentangan dan perbincangan menyentuh mengenai beberapa perkara termasuk perkembangan infrastruktur digital, pengawal seliaan dan piawaian serta peralihan digital dalam perkhidmatan kewangan semasa COVID-19 dan melangkauinya. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Acara dianjurkan bersama oleh Autoriti Monetary Singapura dan SingEx bersama negara Brunei Darussalam sebagai bandar rakan melalui AMBD dan Pusat bagi Perbankan Islam, Kewangan dan Pengurusan CIBFM.
Pembinaan Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin telah memudahkan perhubungan, perjalanan orang dan pergerakan barang di antara daerah Brunei dan Muara dan daerah Temburong serta mampu meningkatkan kualiti hidup di kedua-dua daerah. Berucap pada majlis pembukaan semula cawangan Bank Islam Brunei Darussalam BIBD Temburong malam tadi, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua berkata pembinaan jambatan tersebut merupakan satu game changer dalam pembangunan dan kemajuan daerah Temburong dan setakat ini kita dapat lihat pelbagai projek pembangunan dan pembisaian di daerah Temburong. Antaranya projek infrastruktur di ruang legar Kompleks Bumiputra, Pekan Bangar. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amiliu bin Abdullah selaku pengerusi BIBD dan anak-anak syarikatnya, di sebalik pembangunan ini, Autoriti Kemajuan Daerah Temburong AKDT telah memainkan peranan penting dalam merancang, memantau dan memberi panduan kepada projek-projek pembangunan di daerah ini yang akan dapat memudah cara dan meningkatkan pelaburan serta dapat menghasilkan beberapa spin-off activities yang boleh membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dan juga menjana peluang-peluang pekerjaan baharu. Dengan mindset yang mengutamakan pemeliharaan keunikan alam kehijauan daerah Temburong. Perasiman pembukaan semula cawangan BIBD Temburong disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Kena Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amiliu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Yang Berhormat Major Jeneral Besar Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Yang Berhormat Awang Haji Imran bin Haji Sabtu, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, dan Mubashar Khokhar, Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif BIBD. Pembukaan semula cawangan BIBD Temburong sebagai cawangan warisan diharap akan dapat mencetus lagi pembangunan daerah Temburong, terutamanya dari segi perniagaan dan pelancongan. Mesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN ADMM yang ke-14 mempersetujui dan menandatangani deklarasi bersama ADMM mengenai kerjasama pertahanan bagi ASEAN yang kohesif dan responsif. Mesyuarat yang diadakan secara maya dihadiri oleh Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja, Major Jeneral Besar Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua. Mempengerusikan mesyuarat Tuan Yang Terutama Ngo Xuan Lik, Menteri Pertahanan Nasional Republik Sosialis Vietnam selaku Ketua ADMM Vietnam. Juga hadir Brigadir Jeneral Besar Datuk Seri Pahlawan Syahril Anwar bin Haji Muawiyah, Setiausaha Tetap Kementerian Pertahanan. Di samping itu, mesyuarat tidak rasmi di antara Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN dan Amerika Syarikat dikendalikan sebelum mesyuarat ADMM ke-14 dan juga mesyuarat tidak rasmi di antara Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN dan China setelah berakhirnya mesyuarat berkenaan. Negara Brunei Darussalam sebagai pengerusi ASEAN pada tahun depan akan mempengerusikan ADMM dan mesyuarat-mesyuarat berkaitan melalui Kementerian Pertahanan, manakala Angkatan Bersenjata Diraja Brunei akan mempengerusikan mesyuarat ASEAN Chief of Defence Forces ACDFM dan mesyuarat berkaitan. Darussalam Enterprise Day melancarkan Signature Experience bagi memberi pengalaman baharu kepada para pelanggan. Ia bertujuan mengubah perkhidmatan pelanggan melalui satu siri impak yang tinggi dan hasil campur tangan yang berorientasi bagi kemudahan perkembangan pelanggan dan perkhidmatan ke arah budaya kecemerlangan perkhidmatan. Pelancarannya berlangsung di Auditorium Utama Bangunan Reka Bentuk dan Teknologi. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amiliu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua selaku pengerusi DAE. Jabid Ahmad, pengurus pegawai Ketua Eksekutif DAE, dalam ucapan pembukaannya menjelaskan DAE akan menyambut ulang tahun penubuhannya yang kelima pada bulan Februari tahun depan. Tambahnya, DAE perlu terus memupuk nilai-nilai sebagai sebuah pertubuhan iaitu dinamik, bertanggungjawab, responsif dan keusahawanan. Penyampaian sijil kepada para pelatih yang berpotensi untuk melatih Signature Experience kepada semua kaki tangan DAE juga diadakan.
Dua orang penduduk di daerah Brunei dan Muara yang kurang berkemampuan tidak lama lagi akan dapat menjalani kehidupan dengan lebih selesa dan selamat apabila rumah baru mereka siap dibina. Kedua-dua rumah tersebut dibina menggunakan peruntukan dari kumpulan wang zakat Majlis Ugama Islam Brunei MOEB. Kemarin diadakan majlis peletakan batu asas rumah bantuan bagi Dayang Fatimah binti Bini dan Awang Draman bin Mail di kampung Lumapas B. Hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar Pemangku Menteri Halih Agama selaku pemangku MOEB. Rumah bantuan bagi Dayang Fatimah binti Bini berusia 80 tahun bernilai RM85,634. Sementara itu, rumah bantuan bagi Awang Draman bin Mail berusia 68 tahun bernilai RM77,051.50. Perbelanjaan bagi pembinaan rumah-rumah tersebut adalah sepenuhnya melalui peruntukan kumpulan wang zakat MOEB. Juga hadir yang berhormat Awang Haji Muhaimin bin Haji Johari alias Jahari, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, dan Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Setiausaha Perkhidmatan Awam, Kesejahteraan Antarabangsa dan Media, Jabatan Perdana Menteri. Beban penderitaan dan kesusahan yang ditanggung oleh 4 mangsa bencana atap terbang akibat angin kencang dan hujan lebat pada 19 November lalu di daerah Blaid dan kejadian kebakaran rumah pada 3 hari bulan ini di daerah Temburong mendapat perhatian daripada kerajaan. Kesemua bangsa menerima bantuan kewangan kerajaan ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui peruntukan Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Penyampaian bantuan disempurnakan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Dayang Zawiyah binti Abdullah, Dayang Hajah Zurinah binti Haji Hamran, Awang Muhammad Hazari bin Wahid dan Awang Muhammad Ridwan bin Haji Hassan, ketua-ketua keluarga yang terlibat dalam kejadian bencana angin kencang di daerah Blaid. Manakala Awang Haji Ridwan bin Haji Rosman, ketua keluarga yang terlibat dalam kejadian kebakaran rumah di daerah Temburong. Perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Tiada kes jangkitan baru dicatatkan kemarin dengan 2 kes aktif COVID-19 masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara ini, Kementerian Kesihatan maklumkan jumlah keseluruhan jangkitan 152 dengan kes yang sembuh seramai 147 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 11 kes. 673 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori manakala seramai 9,060 orang menematkan pengasingan diri mandatori sejak Mac yang lalu. Sementara itu, 154 sampel ujian virus SARS-CoV-2 dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 78,718 ujian. Makmal lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawan Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Pada 30 hari bulan November 2020, Biro Kawalan Narkotik BKN telah membuat serbuan secara serentak di 6 buah rumah berasingan di kawasan Lambak Kiri, Mukim Brakas yang dipercayai mempunyai rangkaian pengedaran aktiviti penyalahgunaan dadah. Operasi telah berjaya menahan seramai 19 orang individu warga tempatan yang terdiri daripada 14 orang lelaki dan 5 orang perempuan berumur dalam lingkungan 18 ke 53 tahun. Sasaran serbuan kali ini ialah ke atas pembekal dadah jenis syabu yang sangat aktif di lokasi tersebut serta mempunyai jaringan pengedar yang ramai dan sering mengadakan perkumpulan bagi kegiatan haram tersebut.
yang dijalankan ke atas suspek utama dan keenderaan di kediaman tersebut telah menemukan beberapa paket plastik serta straw yang berisi pecahan dan ketulan hablur yang dipercayai dadah jenis syabu, dadah kelas A seberat melebihi 500 gram yang dianggarkan mempunyai nilai pasaran melebihi RM90,000. Turut dirampas adalah wang tunai termasuk mata wang asing yang dianggarkan melebihi RM9,000 dan beberapa telefon bimbit dipercayai hasil daripada pengedaran dadah. Selain itu, beberapa alat perkakas untuk memakan dadah, alat timbangan, beberapa paket kosong dan beberapa bilah gunting besi juga dijumpai yang dipercayai digunakan untuk aktiviti dadah. Tangkapan tersebut masih dalam siasatan di bawah kesalahan seperti berikut. Seksyen 3A Akta Penyalahgunaan Dadah APD Penggal 27 iaitu atas kesalahan memiliki dadah bagi tujuan mengedar dadah kelas A yang melebihi dari 100 gram membawa kepada hukuman gantung hingga mati. Seksyen 6-A APD Penggal 27 iaitu atas kesalahan memiliki dadah terkawal. Seksyen 6-B APD Penggal 27 iaitu atas kesalahan memakan dadah terkawal dan Seksyen 7 APD Penggal 27 iaitu atas kesalahan memiliki alat perkakas yang digunakan untuk memakan dadah terkawal. Berikutan dengan operasi ini, BKN menasihatkan orang ramai untuk melaporkan sebarang aktiviti perkumpulan yang mencurigakan kepada pihak-pihak yang berkenaan. Ini memerlukan kerjasama dari semua untuk memastikan setiap kejiranan mempunyai persekitaran yang sihat dan bebas dari aktiviti yang boleh merosakkan keharmoniannya. BKN menyeru kepada orang ramai agar memberikan kerjasama dalam sama-sama membasmi aktiviti-aktiviti yang boleh merosakkan kesejahteraan negara. Sebarang maklumat yang mencurigakan berhubung dengan kegiatan penyalahgunaan dadah boleh menghubungi talian yang tertera. Biro Mencegah Rasuah menyambut Hari Anti Rasuah Antarabangsa pada 9 Disember setiap tahun. Sambutan Hari Anti Rasuah Antarabangsa ini adalah bagi memperingati komitmen negara Brunei Darussalam sebagai negara ahli kepada Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menentang rasuah. Sempena dengan sambutan tahun ini, Biro Mencegah Rasuah mengadakan majlis membaca surah Yasin dan tahlil khusus bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khariwaddin, ibni almarhum Sultan Muhammad Jamalul Alam. Almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit binti almarhum Pengiran Bendahara Pengiran Anak Abdul Rahman dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muazzuddin Wad Daulah. Majlis berlangsung di Kubah Makam Diraja. Majlis dihadiri oleh para pegawai kanan, pegawai dan kaki tangan Biro Mencegah Rasuah. Sementara itu, negara Brunei Darussalam telah menandatangani Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menentang rasuah pada 11 Oktober 2003 dan telah meterai konvensyen tersebut pada 2 Disember 2008. Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 2003 telah menetapkan tarikh 9 Disember sebagai Hari Anti Rasuah Antarabangsa yang dianjurkan setiap tahun. Biro Mencegah Rasuah dalam kenyataannya maklumkan antara objektif memperingati Hari Anti Rasuah Antarabangsa untuk meningkatkan kesedaran mengenai bahaya gejala rasuah dan peranan konvensyen tersebut dalam menentang dan mencegah rasuah. Justru kerajaan, sektor swasta, badan-badan bukan kerajaan, media dan orang awam seluruh negara perlu bersatu berganding bahu dan bekerjasama dalam benteras jenayah rasuah serta mendukung usaha di United Nations Development Programme UNDP dan di United Nations Office on Drugs and Crime UNODC dalam menentang rasuah. UNDP dan UNODC merupakan forefront kepada usaha menentang rasuah. Biro Mencegah Rasuah merupakan agensi penguatkuasa undang-undang yang diamanahkan dan dipertanggungjawabkan oleh kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muazzuddin Wad Daulah, Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam menangani kesalahan-kesalahan rasuah seperti yang terkandung dalam Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131. Biro Mencegah Rasuah telah ditubuhkan pada 1 Februari
1982 berikutan penggubalan Perintah Darurat Pencegahan Rasuah 1981 pada 1 Januari 1982. Biro Mencegah Rasuah telah dimandatkan seperti yang terkandung di bawah Bab 4A Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131 untuk menjalankan penyiasatan ke atas barang maklumat dan informasi kesalahan rasuah, memeriksa amalan, sistem dan prosedur badan-badan awam bagi mengenal pasti sebarang loopholes yang menjurus kepada kesalahan rasuah, membantu sesiapa sahaja atas permintaan orang tersebut mengenai cara-cara bagaimana rasuah boleh dihapuskan, menasihati badan-badan awam mengenai perubahan amalan, sistem atau prosedur yang bersesuaian yang boleh mengurangkan kemungkinan berlakunya rasuah, mendidik orang ramai untuk mencegah rasuah serta mendapatkan dan menggalakkan sokongan orang ramai dalam memerangi rasuah.